Selamat pagi dan selamat datang kepada penonton-penonton Hoi Podcast House of Idea. So hari ini kita kembali lagi berkampung di sini untuk mengemukakan tajuk yang baru, perbualan yang baru dengan tetamu yang baru. Dan tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah usaha dan fokus PPKI ke arah melahirkan graduan USIM yang memiliki kemahiran insaniah yang tinggi. Dan hari ini fokus kita ialah kepada terasukan. Jadi sebelum kita teruskan lagi, saya ingin berterima kasihlah dulu kepada penaja kita, Has Production dan Pixel Distribution atas sajaan mereka. Jadi sebelum kita ke soalan terus saya perkenalkan dulu. Saya Syuhada Luqman dan yang menemani saya pada hari ini Saya Nurdina Patricia akan menemani anda bersama tetamu kita yang kita jemput khas dari PPKI. Jadi saya persilakan tetamu kita Encik Muhammad Syarul Naim untuk perkenalkan diri beliau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam integrasi ilmu nakli dan akli. Saya Muhammad Syarul Naim, merupakan pembantu takbir di Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah. Saya juga merupakan alumni USIM yang bergraduasi sekitar tahun 2015. Bekas pelajar Bahasa Arab dan Komunikasi, dan saya sempat berbincang dengan Syuhada. Dia merupakan junior saya sekarang. Saya Bahasa Arab dan Kesusastraan. Dan terima kasih juga kepada Dina, Fakulti Ekonomi Muamalat. Saya berterima kasih kepada anda berdua dan pelajar-pelajar media kreatif atas jemputan podcast kita pada hari ini. Baik Encik Naim. Terima kasih kerana sudi hadir bersama kita pada hari ini kan. So hari ini perbualan santai kita akan diteruskan dengan soalan pertama. Soalan kedua dulu Encik Naim. So Dina, kita terus kepada soalan yang pertama. Boleh tak Encik Naim perkenalkan sikit PPKI ini secara lepas tu terangkan sedikitlah objektif penubuhan PPKI ini terutama dalam terasukan. Baiklah, bagi menjawab persoalan ni, saya lebih membawa kepada apa itu PPKI lah. Sebenarnya saya baru masuk ke PPKI ni sekitar tahun 2019. So ketika itu PPKI ni pada asalnya adalah satu unit co-curriculum yang kecil diletakkan di bawah Hal Ehwal Pelajar. Dan kemudian PPKI ini juga merupakan salah satu pusat yang dicadangkan untuk membantu universiti dalam meningkatkan kemahiran pelajar itu sendiri. Dan kita melihat objektif pembangunan kemahiran insaniah ini juga adalah meluas sesuai dengan falsafah pendidikan kebangsaan, di mana dalam falsafah pendidikan kebangsaan dia sentiasa memaskini apa keperluan pelajar itu sendiri dalam aspek kita membangunkan pelajar. Itu yang pertama. Yang kedua, PPKI itu sendiri kalau di universiti lain kita gelarkan dia sebagai pusat kokok. Fungsinya sama seperti pusat kokok. Ada universiti memanggil dia sebagai pusat pembangunan pelajar, ada yang memanggil dia sebagai pusat akademik dan pembangunan pelajar. Dia bergantung, tapi fungsinya adalah sama, iaitu membangunkan kemahiran insaniah. Jadi bila kita bersoal tentang apakah objektif PPKI itu sendiri, yang pertama kita nak melahirkan pelajar, iaitu kita sendiri sebagai pusat adalah peneraju kepada pengenalan kepada kursus berkredit ni. Contohnya kalau orang tanya apa contoh penawaran pusat sukan dengan penawaran kursus sukan di PPKI. Kalau di PPKI kita menawarkan kursus secara berkredit. Bila berkredit ni dia ada jam kredit dia dan dia adalah kursus yang dinilai. Maksudnya kita menilai pelajar ni bukan sahaja dalam satu aspek, iaitu aspek kecerdasan minda, tapi kita melihat kepada kemahiran dan pelaksanaan projek akhir dia bersama masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin memberi peluang kepada pelajar sendiri merasa hands on. Maksudnya pelajar itu sendiri pergi ke satu tempat dan berkhidmat dengan komuniti secara am ataupun secara khusus melalui transfer knowledge ataupun satu perkongsian ilmu dengan apa yang dipelajari. Contohnya apa yang dipelajari oleh pelajar media kreatif hari ini telah diterjemahkan melalui program-program seperti ini, dan itulah yang kita hasratkan kepada pelajar universiti bahawa kemahiran insaniah ini tidak sahaja diukur dengan kepandaian kecerdasan semata, tapi juga perlu diukur dengan beberapa aspek yang lain seperti kemahiran
keusahawanan, maksudnya penyelesaian masalah, serta beberapa aspek yang lain yang telah kita tetapkan dalam PPKI itu sendiri. Sedikit soalan lah untuk Cik Naim kan. Semasa Cik Naim merupakan alumni di SIM, masa ambil KUKU dulu, Cik Naim sertai kelas yang mana? Okey, kalau anda tanya saya, anda mesti tak percayalah. Sebab saya dulu ambil kursus KUKU ni lebih kepada kursus kebudayaan. Saya bekas pelajar teater. Saya pelajar teater dan saya pernah berlakon ataupun dalam satu mock trial. Kalau di FSU dia ada satu pementasan, kita panggil mock trial. So pementasan kes mahkamah. Jadi saya pernah berlakon dalam satu slot kedua sebagai pesalah ketika itu. Jadi itu salah satu pengalaman yang barulah untuk khusus KUKU teater itu. Saya rasa sebagai junior saya ambil sedikit lah daripada minat Cik Naim tu, sebab saya minat juga bidang teater dan sebagainya, cuma lebih pada arah penulisan skrip dan sebagainya. Baiklah, kita terus ke soalan kedua kita pada hari ini. Pada pendapat Cik Naim, apakah inisiatif PPKI dalam meningkatkan kemahiran insaniah khusus dalam bidang sukan untuk para pelajar? Okey, baik. Saya bagi menjawab persoalan ni, saya suka bawa perkara ini kepada 3 komponen, iaitu komponen pertama kita sebagai pusat, dan komponen kedua kepada jurulatih yang mengajar anda, dan komponen yang ketiga iaitu anda sendiri, iaitu sebagai pelajar. Okey, baik. Dalam kita memberi insentif kepada pelajar ini, kita sebagai pusat itu sendiri, sebagai pusat yang menawarkan khusus co-curriculum credit itu, apa yang perlu? Yang pertama, pusat itu perlu menyediakan kerangka yang sesuai dengan apa kemahuan Kementerian Pendidikan itu sendiri, Kementerian Pendidikan Tinggi. Contoh di Kementerian Pendidikan Tinggi dia ada plan pembangunan pendidikan tinggi tahun 2015 sehingga 2025. Jadi kita perlu tengok apa isi kandungan hasrat kementerian ketika itu untuk disesuaikan dengan pengajaran dan pembelajaran ketika itu. Yang kedua, berkaitan dengan jurulatih yang sedia ada, bagaimana kita membantu jurulatih kita daripada contohnya jurulatih ini sebagai persediaan untuk mereka mengajar anda. Okey. Sebagai contoh, kita akan buat satu kursus yang kita namakan kursus TOT, Training of Trainer. Bagaimana kita bagi tahu jurulatih bahawa pencapaian pelajar ini ataupun kursus pelajar ini tidak dikira atau maksudnya tidak dicapai oleh satu tempat sahaja, iaitu melalui kecerdasan, tapi juga perlu dikira melalui kemahiran insaniah dan penglibatan mereka bersama komuniti. Dan benda-benda itu juga telah kita maklumkan kepada jurulatih bagi untuk sama-sama kita sampai ke hasrat. Dan yang ketiga, di pelajar itu sendiri, bagaimana pelajar itu sendiri dapat melihat apa yang dihasratkan oleh PPKI itu sendiri dalam meningkatkan kemahiran insan perlu disupport ataupun perlu disokong oleh pelajar-pelajar seperti anda dalam kita memperlihatkan bahawa tujuan kita boleh dicapai dengan sokongan semua pihak, sama ada pelajar itu sendiri, jurulatih ataupun pusat kita PPKI untuk menawarkan program itu. Okey Dina, kita rasa nak tambah satu lagi soalan. Boleh tak? Boleh. Boleh saya tak? Okey, soalan yang ketiga. Bagi Cik Naim sendiri, apakah cara yang terbaik dalam mengajar kemahiran insaniah melalui sukan? Okey, baik. Untuk kita mengajar pelajar ni, pertama kita perlu menanamkan minat terlebih dahulu. Okay, kita perlu membudayakan sukan dalam kalangan pelajar. Maksudnya sukan ni dia tak semestinya kita pergi maksudnya sukan ni sekarang konsep dia meluas, sama ada konsep fizikal maupun konsep sukan masa. Okay, konsep fizikal ni maksudnya kita turun beriadah setiap petang, ambil masa setengah jam untuk berjalan ataupun berlari. Itu pun dah dikira. Maksudnya pada saya, pertama kita kena menanam minat dan mewujudkan budaya sukan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana inisiatif kita di PPKI adalah kita melihat kepada bagaimana kita boleh bantu pelajar itu dalam mewujudkan budaya yang lebih kondusif. Contohnya dengan menyediakan peralatan ataupun menyediakan fasiliti. Contohnya kalau pelajar sukan itu sendiri, dia ambil bola sepak, apakah keinginan, apakah keperluan dia sebagai seorang pelajar khusus bola sepak untuk dia dapat manfaat daripada kursus yang dia ambil. Okay. Yang ketiga, inisiatif kita di PPKI adalah pelajar-pelajar yang ambil kursus ni,
kita cuba tambah baik dari semasa ke semasa dengan bila pelajar itu keluar, kita akan sediakan dia dengan satu sijil kemahiran. So ini inisiatif yang kita ambil supaya pelajar itu tidak keluar dengan satu program yang kosong saja, tapi dia ada satu sijil kemahiran. Contohnya kalau dia ambil bola sepak, dia akan keluar dengan contoh satu sijil sains sukan ataupun satu sijil kemahiran khusus pengadilan. Jadi benda-benda itu sedang kita rangka supaya kita dapat memperkasakan program yang sedia ada. Maksudnya di PPKI kita melihat fokus kita adalah sekarang kita adalah memperkasakan program yang sedia ada, dalam masa sama memberi nilai tambah kepada pelajar itu sendiri supaya di kemudian nanti pelajar dapat sesuatu dan dapat membantu pelajar di Menara Gading, dan selepas itu mereka juga dapat apa yang mereka hasratkan ketika mereka memohon pekerjaan. Saya yakin dengan usaha-usaha yang PPKI dah ketengahkan, saya yakin dapat membantu pelajar. Okey Dina, saya dah janji dah ni, dah habis dah soalan saya. Nak ajukan soalan lagi ke? Okey. Sebelum kita sambung ke soalan yang berikutnya, kita mungkin akan take a break lah. So kita akan jumpa selepas break nanti. Okay, baik.
Okay, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam Hoi Podcast, Home of Ideas. So, cukup dah berehat tadi, dah minum air, lagi tambah segar kan. Saya banyak dia nak kongsikan hari ni yang kita, betul kita hari ni. So, sebelum tu, kita nak berterima kasih dulu dengan penaja kita, Has Production dan Pixel Distribution sebab menaja kita pada hari ni. So, Dina, apa ni soalan lagi kita nak tanya kat Cik Naim? Okey, kita teruskan kepada soalan lain. Apa cabaran dan halangan dalam nak memupuk kemahiran insaniah dalam diri pelajar ni? Okey, berkaitan dengan cabaran ataupun halangan kita nak memupuk kemahiran insaniah ni, yang pertama kita boleh melihat kepada teknologi itu sendirilah. Okey, dulu kalau awak melihat, kalau dalam bidang sukan, kalau kita pergi kat rumah kan, kita tengok pukul 4.30. Kalau pelajar lelaki ataupun budak-budak lelaki ni dia dah tahu 4.30 lepas main mesti kawan dia datang rumah, weh jom main. Tapi sekarang bila ada teknologi, dia tak berlaku macam tu. Dia akan jadi, pelajar-pelajar ni akan lebih tumpu kepada sukan masa. Contoh sukan masa ni, sukan-sukan yang berkaitan dengan gadget lah. Contohnya dia main PUBG ke, dia main sukan-sukan yang macam FIFA ke. Tapi benda-benda ni sebenarnya tak menjadi kesalahan. Tapi environment iaitu membudayakan sukan tu dah tak ada. Sebab dengan kemajuan teknologi ni, pelajar banyak habiskan ataupun pelajar-pelajar ni banyak habiskan masa dengan gadget sehingga pembudayaan kepada sukan itu sendiri tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih suka bagaimana kita pelajar-pelajar ni bila dah ambil sukan ni pula, cara dia nak mengimbangi. Dia nak mengimbangi antara sukan dengan akademik itu sendiri. Sebab bagi saya dua-dua ini adalah dua perkara yang penting, tapi kita perlu seimbangkan. Kalau awak nak mewakili mana-mana pun, pelajaran bagi saya jangan tinggal lah. Itu adalah prioriti awak yang pertama bila awak masuk ke kampus. Tapi sukan tu awak kena ceburi, sebab yang pertama banyaklah manfaat dia. Yang pertama, kita dalam memudayakan sukan ni, kita yang kedua ni, kita boleh menangkis segala penyakit yang ada. Sebab kalau untuk maklumat anda dan para peserta semua, Malaysia ni dia antara juara penyakit berjangkit di ASEAN nombor 1. Okey, jadi kadar obesiti antara yang tertinggi, kadar kencing manis pun antara yang tertinggi. Jadi benda-benda ni kita boleh tangkis dengan kadar hidup yang sihat. Okey, saya kongsikan pengalaman saya ketika berkhidmat di Kementerian Belia dan Sukan pada tahun 2015. Saya antara individu yang boleh mendengar sendiri idea tentang di mana kementerian buat satu program. Kalau anda pernah dengar program itu, namanya Fit Malaysia. Okay, ketika itu menterinya adalah Yang Berhormat Khairy Jamaluddin lah, Tuan Khairy Jamaluddin. Dia bagi tahu bahawa macam mana kita nak libatkan, kita nak wujudkan budaya bersukan dalam kalangan masyarakat. Fikir punya fikiran, apa kata kita buat Fit Malaysia. Ketika itu kita, program ni barulah kita buat jelajah, dan kita ambil bulan 10 iaitu bulan Oktober di minggu kedua sebagai Minggu Fit Malaysia. Maksudnya minggu itu adalah minggu bersukan, dan kemudian bertukar kerajaan dijadikan minggu itu sebagai bulan bersukan Malaysia. Jadi benda-benda ni saya rasa kita perlu budayakan. Maksudnya kita atas inisiatif kita lah, untuk kita sama-sama support kan. Maksudnya saya melihat kepada penganjuran kali pertama ini adalah penganjuran paling berjaya, sebab hampir satu Malaysia bersukan ketika itulah, tanpa kita mengira komuniti, agama, bangsa. Jadi kita jadikan sukan ni sebagai satu wadah untuk kita sama-sama naikkan. Dulu kalau dekat sekolah pun, kalau anda sempat ada dasar satu murid satu sukan, ada sukan untuk semua. Ini semua adalah kan galakan untuk kita memudayakan sukan. Tapi halangan-halangan itu kita perlu atasi dengan tak semestinya kempen. Maksudnya kita perlu cari satu benda yang dekat dengan pelajar supaya ia kembali bersukan. Contohnya kalau awak tengok ada berlari kan. Contoh berlari ni, dia ni jadi satu budaya. Jadi
Kalau awak tak ikut pertandingan pun, hari-hari kalau jenis tu nak berlari 5 km tu dia relax je nak berlari setiap minggu, berbasikal. Jadi benda-benda ni kita kena budayakan lah. Kalau kita dapat budayakan sukan dalam kalangan pelajar-pelajar ataupun dalam masyarakat kita, dalam kemahiran insaniah itu sendiri, kita dapat membudayakan pelajar kita, insyaAllah saya yakin cabaran tu kita dapat atasi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang macam saya cakap tadi, bagaimana kita nak mengimbangi akademik dengan pelajaran supaya bila kita mengimbangi akademik dan pelajaran, kita dapat dua-dua. So dia menjadi, bila kita tak boleh juga belajar 100% dalam kuliah sebab kita akan stres. Jadi macam ni kita nak hilangkan stres? Sekarang orang sebut dia sebagai healing kan. Ada orang tu healing, dia pergi tepi pantai, dia healing. Tapi ada orang healing dia dengan cara pergi bersukan. Dengan cara bersukan tu dia dapat hilangkan stres seketika kan. Jadi kalau kita 100% belajar pun, tapi tanpa kita, ada orang yang 100% boleh belajar, tapi ada jenis orang dia perlukan rehat. Jadi kita kena tengok keupayaan diri kita itu sendiri. Macam mana kita kemahiran kita untuk kita mengimbangi antara pelajaran akademik itu sendiri dengan sukan yang kita ambil. Itulah antara cabaran ataupun halangan dalam kita membina KI pelajar itu sendiri. Okey, Encik Naim, daripada perkongsian Encik Naim tadi, menarik sebenarnya satu topik berkenaan dengan gadget, e-sukan yang saya maksudkan. So, pada Encik Naim, adakah PPKI USIM ada melibatkan pelajar dengan e-sukan ataupun fokus PPKI USIM sendiri hanyalah pada sukan fizikal? Okey, untuk menjawab persoalan tu, setakat ni di PPKI fokus kita kepada sukan-sukan fizikal lah. Untuk makluman Syuhada dan Dina, kita ada lebih 20 kursus sukan yang kita tawarkan, daripada sukan kemahiran sehingga sukan yang menunjukkan budaya seperti silat. Tapi kita juga ada kemahiran sukan renang yang kita lama juga tak tawarkan sebabkan kegagalan oleh jurulatih. Tapi sukan-sukan yang kita tawarkan ni, fokus kita terlebih kepada sukan fizikal. Tapi untuk sukan-sukan masa, contohnya seperti PUBG ataupun FIFA ni, pusat sukan dah memulakan inisiatif sendiri, iaitu dengan membuat pertandingan dalam kalangan pelajar, dan dia diletakkan di satu unit di bawah pusat sukan dinamakan unit sukan masa yang dikendalikan oleh Encik Fitri sebagai pegawai beli sukan di situlah. Okey, Encik Naim, kita teruskan pada soalan yang seterusnya lah. Jadi, apakah kepentingan kemahiran insaniah itu sendiri terhadap kebolehpasaran graduan? Yang ni saya rasa soalan yang semua pelajar tak tahu sebab mereka bakal bergraduasi nanti. So, apakah kepentingan kemahiran insaniah itu sendiri? Baik, untuk menjawab persoalan ni, saya suka memberi analogi yang mudah. So, bila bercakap tentang kepentingan kemahiran insaniah ni kepada pelajar, tadi di awalnya saya lupa nak terang bahawa kemahiran insaniah ni ada 7 bentuk. Yang pertama, yang paling penting adalah kemahiran komunikasi anda. Yang kedua, berkaitan dengan kemahiran kritis ataupun solving problem. Yang ketiga, berkaitan kemahiran kerja berpasukan. Lepas tu lifelong learning. Lepas tu etika dan moral, kemahiran kepimpinan. Jadi benda-benda ni semua ada dalam kurikulum anda. Okey, saya bagi contoh. Paling mudah, anda nak buat satu program projek akhir, betul? Okey, dalam satu program projek akhir tu, dia mesti ada seorang leader yang memimpin anda. Okey, kita nak buat konsep dia macam ni. Kat situ dah ada kemahiran kepimpinan. Di mana pula ada kemahiran keusahawanan? Bila anda nak buat program ni, anda perlu cari satu dana. Macam mana anda nak mencari dana tu, anda akan bahagi kumpulan. Okay, tim ni cari collect duit kat sini. Jadi benda-benda tu ada. Kemahiran komunikasi, macam mana anda dan kawan-kawan anda berkomunikasi untuk menjayakan satu program. Itu pun dah ada dah elemen. So, apa peri pentingnya KI ni? So, saya bagi analogi mudah kepada anda. Bagaimana kalau anda pergi satu restoran fast food, contohnya anda nak beli snack plate. Okay, Dina dengan Syuhada nak pergi fast food, beli snack plate. Apa yang membezakan snack plate Dina dengan snack plate Syuhada? Apa yang beza? Apa yang beza? Still dapat dua orang. Tapi yang membezakan bila salah seorang daripada anda add on. Contoh anda add on benda yang berlainan. Contoh anda
letak ke leaf rice ke, anda tambah ayam ke. Jadi benda tu yang membezakan hidangan anda berdua untuk makan tengah hari. Sama juga macam kemahiran insania, dia merupakan nilai tambah. Bila anda pergi mohon kerja, mohon kerja, dua-dua ada kemahiran yang sama. Anda boleh bercakap, dia boleh bercakap. Anda boleh menulis, dia boleh menulis. Tapi majikan nak tengok sesuatu kelainan daripada anda sendiri, apa yang membezakan anda berdua ni. Contoh mungkin Syuhada ada lebih kat sini, Dina ada lebih kat sini. Benda-benda itulah sebenarnya yang kita perlu garap dalam pelajar kita dengan elemen. Okey, selain KI dekat USIM, kita ada plus apa? Elemen inak, iaitu integrasi nakli, ilmu akli dan nakli. Jadi benda itulah yang membezakan kita dengan graduan universiti lain. Maksudnya kalau pelajar-pelajar USIM ni, bila saya cakap keluar ni, dia menjadi rebutan. Okey? Maksudnya kalau Quran sunnahnya, dia akan menjadi imam, akan menjadi gurunya. Maksudnya kalau pelajar-pelajar FPG, bukan saja doktor yang merawat, tapi pelajar-pelajar FPG ni saya difahamkan mereka ni menghafaz Al-Quran. Jadi kita mendapat seorang guru ataupun seorang doktor yang keluar bukan saja dengan kepakaran dia sebagai seorang doktor pergigian ataupun doktor perubatan, tapi dia keluar dengan sesuatu nilai tambah, iaitu dia menghafaz Al-Quran. Jadi bila orang keluar pun orang nampak, oh maksudnya pelajar graduan musim ni ada satu nilai tambah. Walaupun contohnya di PPKS sendiri pun kita ada satu kursus yang kita namakan kursus Hafiz Mujtama'i. Okey, kursus ni adalah kursus-kursus di mana kita nak memberi nilai tambah kepada pelajar-pelajar yang telah menghafal Al-Quran untuk menjaga hafalan mereka. Tapi kursus ni agak lama sikit berbanding kursus yang lain. Dia ada 5 semester, di mana kursus ini juga telah membantu pelajar-pelajar kita dalam menjaga hafalan. Jadi itulah antara nilai tambah yang perlu ada dalam mahasiswa. Maksudnya kita bukan saja ada KI, tapi dekat USIM kita tambah elemen inak sendiri. Di mana dalam kita melahirkan generasi inak, melahirkan generasi yang faham ilmu nakli dan akli, kita juga ada satu modal insan yang di mana nanti bila kita keluar, mereka bukan saja boleh buat satu perkara, tapi mereka ada nilai tambah yang lain, iaitu mungkin mereka boleh menghafal Quran dan mungkin juga seorang doktor yang boleh memimpin bacaan ataupun memimpin sesuatu yang lebih daripada skop yang mereka ada. Itu. Oh, jadi saya rasa para pelajar ni tahu dah apa nilai tambah yang dia nak tambah kepada diri masing-masing. Ya, betul. Jadi saya rasa soalan selepas ni akan jadi lebih hangat, lebih menarik untuk student macam kita. So sebelum tu kita rehat dulu seketika.
Dah. Okey, kembali lagi kita dalam podcast kita pada hari ini. Kita akan berterima kasih juga kepada Has Production dan Pixel Distribution kerana telah menaja program kita pada hari ini. So kita akan terus kepada soalan ke? Terus pada soalan baiklah. Sebentar tadi kita dah tahu apakah nilai tambah yang saya sendiri sebagai pelajar yang boleh saya tambah untuk keberlepasaran saya ketika mencari kerja nanti. Tapi sebelum tu, bagi pendapat Encik Naim, apakah adakah penglibatan student, penglibatan pelajar terhadap sukan terutamanya memuaskan sekarang, ataupun ada masih lagi yang belum sedar, ataupun ada lagi macam belum nampak peluang tu? Bagaimana Encik Naim? Okey, baik. Bagi menjawab persoalan ni, saya suka throwback ke belakang lah. Iaitu ketika saya zaman pelajar, tahun sekitar 2011 dan 2015. Ketika itu, kita nak tengok komposisi pelajar perempuan pergi pusat sukan sangatlah jauh. Maksudnya yang memeriahkan pusat sukan tu hanyalah pelajar lelaki. Mungkin kat situ dia ada barrier yang kita belum pecahkan. Tapi mulai selepas tahun 2015, kita nampak pembudayaan sukan dalam kalangan dua-dua jantina ini berlaku dengan sangat baik. Maksudnya pelajar perempuan dah mula memecahkan barrier dia untuk pergi bersukan. Jadi kita dalam memastikan sukan itu rasa kondusif, itu yang tadi yang telah saya sebutkan, bagaimana kita perlu membudayakan sukan dalam kalangan mahasiswa. Maksudnya kalau awak pergi pusat sukan mentang-mentang, awak akan nampak bagaimana penglibatan pelajar memang penuh lah. Okey, sama ada daripada hari Isnin sampai hari Ahad, penglibatan pelajar terhadap sukan sangatlah penuh. Sama ada bola jaring, bola sepak, futsal maupun bola tampar sekali, atau menggunakan track sebagai riadah pun sangat memberangsangkan. Jadi dalam kita memperlihatkan sukan itu sebagai budaya, kita juga perlu memperlihatkan sukan itu sebagai industri. Sebab ada yang melihat sukan itu sebagai satu rekreasi. Tak apalah, kita pergilah sukan petang-petang, nanti adalah orang datang. Tapi bila kita melihat kepada sukan itu sebagai satu industri, kita melihat sukan ini memainkan peranan, bukan sahaja sukan itu dapat mengeluarkan pelajar yang aktif bersukan, tapi dia juga kita dapat menggunakan hikmatnya dalam hikmat sukarelawan. Saya nak bagi tahu, dekat pusat sukan ni kita ada satu unit, iaitu kita namakan sebagai unit Urustia Sukan Rekreasi Pelajar. Ini di bawah pusat sukan lah. Jadi pelajar-pelajar ni dilihat membantu pusat sukan dalam mempromosi sukan kepada pelajar-pelajar. Maksudnya kita mainlah sukan apa pun, dan dia pelajar akan turun beriadah. Okey, sama ada di Kolej Kediaman pun anda boleh riadah. Sebab kita melihat pentingnya satu lagi adalah penyediaan fasiliti itu sendiri. Maksudnya di USIM ni kita tak ada satu masalah fasiliti pun, kan? Sebab kita ni antara nilai, antara kawasan yang membangun. Berbanding tahun 2011 mula-mula saya datang nilai adalah satu kawasan yang kosong lah. Maksudnya, tapi tahun 2015 ke atas banyak aktiviti sukan yang telah disemarakkan ataupun dirancangkan di kawasan nilai ini. Kalau kita tengok pembinaan kompleks sukan, dan kita tengok kita dapat jiran baru kat depan ni, Majlis Sukan Negara. Jadi benda-benda ini memberi manfaat kepada USIM secara am dan secara khasnya melalui perkongsian bakat. Contohnya kalau pelajar-pelajar mungkin selepas ni nak pergi memanah, mungkin boleh kita gunakan fasiliti di MSN sana. Dan satu lagi mungkin kita juga untuk makluman awak, kita juga ada fasiliti velodrome. Okay? Velodrome ni banyak melahirkan atlet juara dunia, contohnya macam Azizul Hasni. Jadi mungkin satu hari nanti akan ada atlet-atlet USIM yang lahirnya jago basikal itu datangnya daripada atlet USIM. Amin. InsyaAllah. Jadi benda-benda itulah yang macam saya cakap, kena melihat sukan itu sebagai satu budaya, kena melihat sukan itu sebagai satu industri, dan kita juga kena melihat sukan itu, kita kena menyediakan sukan itu daripada segi fasiliti.
Maksudnya kalau kita nak membudayakan sukan tapi kita tak ada fasiliti, tak boleh juga. Kita nak cakap kita nak suruh budak main bola tapi kita tak ada fasiliti. Jadi benda-benda tu adalah benda-benda yang penting yang telah digariskan dalam Dasar Sukan Negara pada tahun 2009. Jadi kita juga sukan ni dia tak semestinya konteks je anda kena pergi pusat sukan dan kena main sukan. Tak. Maksudnya kat mana-mana anda boleh berada. Kalau anda tengok waktu MCO, semua boleh beriadah kat rumah sukan. Jadi dia ada space, ruang yang kecil, tapi dia proper lah. Maksudnya anda boleh jogging, maksudnya anda boleh buat senaman-senaman yang ringkas. Okey, sekarang mudah. Dan anda tak perlu rujuk buku. Segalanya di hujung jari. Anda buka je tengok YouTube, contoh ISN. Jadi benda-benda institusi sukan negara. Jadi dia akan tunjuk cara-cara macam mana kita nak beriadah dengan cara yang mudah dan ringkas. Saya rasa itu antara inisiatif ataupun yang kita telah garapkan untuk memperlihatkan bahawa mahasiswa USIM pun sebenarnya boleh. Tapi di USIM ni saya nak melihatkan kepada PPKI ini hanyalah jambatan sahaja. Sebab kita menawarkan kursus. Jadi bila kita sebagai jambatan, minat mereka ni kita akan salurkan. Contoh pelajar ni ambil bola sepak, tapi dia minat untuk meneruskan bola sepak ni. Jadi kita akan salurkan minat dia kepada pusat sukan dalam melahirkan atlet. Okey, kita ada pelajar yang kita kata ada kemahiran dalam bola sepak. Jadi kemahiran ni rugi kalau kita gunakan. Jadi kita akan salurkan dia untuk pergi pemilihan bola sepak bagi mewakili USIM. Sama juga macam sukan-sukan lain. Dan kebanyakan ia lahir daripada sukan-sukan kursus-kursus berkredit. Maksudnya untuk secara awalnya mereka ni dikesan bakat-bakat melalui kursus co-curriculum. Selain selain kejohanan-kejohanan kecil yang mampu membantu mahasiswa itu sendiri. Betul, faham. Macam yang Encik Naim kongsikan tadi, kelas-kelas berkredit ni banyak membantu kemahiran insaniah pelajar. Contohnya yang pada kita lihat hari ini, bagaimana perbualan dua hala, kerjasama dan sebagainya. Tapi sukan, Encik Naim, macam saya sendiri, saya mengaku saya bukan budak sukan. Tapi macam mana sukan tu sendiri memupuk ataupun membina kemahiran insaniah tu? Mungkin dari segi kepimpinan, kerjasama dan sebagainya. Macam bagi orang-orang yang macam saya ni, mungkin tak nampak kepentingan tu. Okey, baik. Tadi saya ada menyebut tentang kesukarelawanan sukan, betul? Okey, saya pun nak buat satu pengakuan kat sini secara umum lah. Bahawa saya ni pun sebenarnya bukanlah seorang yang aktif bersukan. Tapi junior ikut sini. Tapi saya ni kalau anda suruh main bola boleh. Tapi bukanlah yang punya kemahiran tinggi untuk mewakili universiti ataupun tidak. Okey, sebab tapi kemahiran tu saya sumbangkan ke arah lain. Kemahiran tu saya sumbangkan ke arah kesukarelawanan sukan ataupun media sukan. Okey, dulu ketika saya ambil bahasa Arab plus komunikasi, so saya menggunakan komunikasi yang saya belajar tu untuk pergi ke satu tahap yang lebih lain. Okay, contohnya pada tahun 2016 saya ni hanya mencuba-cubalah. Maksudnya di sukan IPT tu ada satu unit kita namakan sebagai unit media. Jadi saya mencuburi unit tu dengan menulis artikel terlebih dahulu. Okey. Kepakaran tu saya ada. Jadi kepakaran sukan ni kita tak nak melihat dia sukan tu anda perlu main, tapi anda boleh sumbangkan kepada satu benda yang lain. Contohnya kesukarelawanan sukan, unit media sukan, sebab dia benda ni luas. Contoh kalau waktu macam SEA Games, alhamdulillah saya berpeluang pada tahun 2017 untuk menjadi pengurus media. Untuk satu saya kena jaga Stadium Shah Alam. Okey, Stadium Shah Alam kalau awak tengok sekarang dia agak teruk lah, tak ada fasiliti, tapi dalam usaha pembangunan semula. Jadi nak kata apa, sukan ni tak semestinya dia dalam satu lapangan anda kena bermain. Tapi dia perlu diluarkan konteksnya bahawa anda boleh menyumbang dalam konsep kesukarelawanan dengan media, dan anda juga kalau ada kepakaran berkongsi tentang fasiliti. Okay, saya nak berkongsi kepada anda bahawa fasiliti-fasiliti di USIM, contohnya di pusat sukan ni, telah banyak digunakan oleh pasukan-pasukan luar negara, dan dia juga telah digunakan oleh pasukan kebangsaan Harimau Malaya untuk training di sini. Dan kalau anda lihat sekarang untuk persiapan Liga Super, pasukan Negeri Sembilan menggunakan padang USIM sebagai padang latihan rasmi mereka untuk menjalani saingan. Jadi saya nampak kepakaran sukan itu, kiranya anda tak berminat main sukan, anda bukanlah
orang yang pioneer dalam bidang sukan pun, anda boleh menyumbang dalam perkara-perkara lain. Contohnya, nanti datang, contoh ada kejohanan sukan yang besar buat kat USIM. Sebab USIM ni saya tuan rumah. Jadi anda boleh gunakan kepakaran anda dalam bidang kesukarelawanan sukan. Awak tawarkan diri kat pusat sukan, saya boleh jadi sukarelawan dalam bidang sukan yang boleh membantu untuk aspek-aspek sukan. Contohnya aspek media, aspek logistik. Jadi yang baru-baru ni SUKMA yang berlangsung pada tahun lepas. Jadi kebanyakan pelajar-pelajar kita terlibat secara langsung dan secara tidak langsung. Jadi benda-benda ni memberi secara tidak langsung meningkatkan kemahiran insania. Bagaimana mereka perlu berkomunikasi dengan penganjur, bagaimana mereka menggunakan kemahiran untuk negotiate, bagaimana untuk mereka untuk memberi sesuatu dengan apa yang mereka tidak dapat di dalam kampus khususnya, didapat di luar kelas. Itulah saya melihat jangan kita letak benda tu kecil begitu dalam satu konteks yang amat kecil. So kita bila lihat satu perkara ni, lihat satu perkara yang luas. Okay, saya bagi contoh yang lagi mudah. Anda melihat konsep padang. Okay, dari padang tu awak, kita boleh lihat padang ni tempat kita bermain. Tapi kalau orang dia vision dia lagi luas, dia nampak padang ni sebenarnya aku boleh buat penyewaan. Padang ni aku boleh sewakan ke orang luar dan benda tu menjadikan penjanaan dekat tempat aku. Jadi benda-benda vision ni anda kena melihat sesuatu tu dengan lebih luas, dan luas tu dia kena plus dengan realistik. Anda tak boleh lah cakap tak apalah, kita dah bagus dah kita melihat padang tu boleh disewakan, tapi kita sewakan kepada luar negara. Kita kena tengok realistik. Kita mulakan dengan kelab-kelab komuniti. Maksudnya kita mulakan dengan kemasyarakatan itu sendiri. Baiklah Cik Naim, saya rasa kita pun dah di hujung-hujung podcast kita pada hari ini, dan saya rasa itu telah menjawab segala persoalan, terutamanya kepada para pelajar. Jangan memandang sukan ni sebagai satu skop kecil saja. Yang penting ada kena main, tapi anda boleh banyak lagi, sebab ini industri macam Cik Naim sebut tadi kan, industri. Banyak lagi perkara yang kita boleh libatkan dalam bidang sukan. Jadi yang terakhir ni sebagai penutup, saya nak jemput Cik Naim. Jemput kita panggil. Saya nak untuk memberi sepatah dua kata sebagai harapan atau dorongan kepada pelajar-pelajar khususnya macam saya yang kurang arif, yang tidak melibatkan diri dalam bidang sukan. Harapan PPKI terhadap pelajar dalam bidang sukan. Okey, secara khususnya apa yang saya melihat, harapan ni kalau nak cakap besarlah. Harapan kita kepada mahasiswa, jadikan medan anda di universiti ni satu medan anda mengambil semua manfaat. Okey, anda tak boleh jadikan satu minat itu saja untuk anda fokus lebih. Maksud saya adalah jadikan medan ilmu ni ataupun medan yang anda pelajari ini salah satu medan untuk memberi nilai tambah pada masa depan. Sebab saya melihat kalau anda fokus kepada satu sahaja, anda akan dapat satu. Tapi kalau anda boleh fokus lebih kepada banyak benda, dan anda akan dapat banyak benda. Dan satu lagi, jangan terlalu duduk dekat satu tempat saja. Maksudnya sekali-sekala anda bermasyarakat. Okey, sebab saya pernah mendengar naratif naik chancellor. Okay, kalau anda tengah naratif naik chancellor, ada 4 perkara yang NC baru iaitu Prof Datuk Sharifuddin bagi tahu bahawa salah satunya adalah keterlihatan, visibility kita USIM untuk dilihat oleh masyarakat itu sendiri. So yang kedua tentang care, bagaimana kita melihat masyarakat ini sebagai, dia selalu dia ada sebut satu ayat yang saya pegang sampai sekarang, iaitu kewujudan kita di masyarakat ini sepatutnya mensejahterakan masyarakat, bukan membebankan masyarakat. Maksudnya kita ni bila kita duduk dengan masyarakat, kita ni universiti yang hampir dengan komuniti. Kita ada desa Anggrek, kita ada desa Jati. Jadi manfaat-manfaat itu perlu dinikmati oleh semua penduduk sepatutnya. Maksudnya USIM ni sebagai penyelesai, bukan, kalau penyelesai kan bukan, sebagai pemudah cara bagaimana isu-isu sosial yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ataupun masyarakat. Contohnya kita pergi satu tempat, kita rasa
dia ni perlukan bantuan kita lah sebagai pelajar. Contohnya macam kalau benda ni pun awak bawa keluar, ini sesuatu benda yang baru untuk mereka. Jadi benda tu memberi satu manfaat kepada mereka yang sebelum ni mungkin mereka kata, oh ini tak mungkin contoh kita nak mempromosi surau anggrek. Contoh kita tahu surau anggrek tu satu surau yang mungkin selama ini memang ramai orang pergi, tapi macam kita nak bantu untuk mempromosikan. Jadi kita sebagai pelajar ni, kita kena rasakan keberadaan kita. Contoh, kita cakap tahun depan kita buat kat luar lah. Kita buat dengan masyarakat supaya masyarakat ni dapat. Saya suka tengok laman sosial ni benda-benda yang baik lah. Dulu kalau awak tengok TikTok, benda-benda yang lebih kepada yang aneh-aneh lah orang kata kan. Tapi sekarang dah benda yang baik lah saya tengok. Contohnya ada satu masjid dekat Kedah tu, Masjid Merbuk lah. Kalau anda kena Imam Firdaus, dia buat menggunakan TikTok tu untuk mempromosi masjid dia. Jadi benda-benda tu saya mengharapkan pelajar-pelajar yang kita di hadapan saya ataupun anda syuhada ni, kita kena memberi rasa lah kepada komuniti yang sedia ada supaya mereka merasai kewujudan kita. Sebaliknya bukan membebankan kita. Maksudnya kalau Usim ni ada kat sini, dia tak terasa terbeban, malah dia welcoming. Maksudnya dia rasa sejahtera je. Usim dapat membantu pelajar-pelajar, Usim dapat membantu komuniti, boleh membantu anak-anak mereka dalam memberi nilai tambah ataupun pelajaran. Jadi benda-benda itulah yang hasrat naik Chancellor, supaya keberadaan kita ni memberi suatu fokus ataupun suatu pulangan yang baik kepada masyarakat, dan insya-Allah mudah-mudahan nanti apa yang NC harapkan untuk kita memasyarakatkan universiti ini dapat digarap oleh pelajar, khususnya seperti anda semua dan mahasiswa USIM AM. Saya harap juga pelajar USIM kalau sana ambil harapan Encik Naim pada hari ini, kewujudan kita patutnya mengislah masyarakat. Kita wujud sebab untuk islah masyarakat. Jadi saya rasa tamat sudah sesi kita pada hari ini. Banyak lagi saya rasa nak minta Encik Naim kongsikan kepada kita, tapi itulah, itu je. Jadi terima kasih banyak Encik Naim atas perkongsian, sudi datang. Saya pun berterima kasih lah kepada pihak anda sebab sudi jemput saya. Saya rasa ini satu penghargaan sebab dapat berkongsi dengan anda. Dan saya rasa benda ni bukan kaleng-kaleng lah. Sebab nak berkongsi dalam satu skop yang kita ada kemahiran, saya rasa saya sentiasa welcoming dan insyaAllah sentiasa berkongsi dengan apa untuk anda semua. Terima kasih Encik Naim, dan terima kasih juga kepada penaja kita pada hari ini, Pixel Distribution dan juga Has Production sebab menaja dan memudahkan urusan kita pada hari ini. Jadi sekian sahaja daripada kami. Saya Syuhada binti Luqman Dan saya Dina Batrisha. Saya terima kasih. من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد
محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد